Cuba kita fahami dahulu apa itu masa. Terdapat dua pandangan berbeza. Yang pertama, masa itu adalah dari struktur asal alam semesta, manakala dari sudut pandangan sains pula, ia adalah entiti fizikal yang tidak boleh kita lihat, sentuh mahupun rasa, tapi ia boleh diukur menggunakan formula matematik. Untuk menjadi seorang yang berjaya, kita haruslah mempunyai tahap mentaliti yang tinggi dalam kehidupan harian kita. Kebanyakan orang-orang yang berjaya, mereka lebih fokus kepada bilangan minit berbanding dengan bilangan jam. Kenapa? Kerana jika mereka berjaya menguasai minit, mereka juga mampu untuk menguasai kehidupan. Segala perancangan yang telah mereka rancang akan lebih teratur dan sistematik. Justru itu mereka dapat memperolehi kejayaan. Kita mesti ada perancangan waktu. Contohnya, catat dalam planner kerja yang perlu diselesaikan. Perancangan hendaknya disediakan awal sebelum ianya dilaksanakan. Apabila tiada perancangan, kerja akan menjadi kucak-kacir, lambat siap dan akan bertangguh. Antara kesan positif jika kita menguruskan masa kita dengan betul ialah urusan dapat disiapkan dengan lancar. Ini kerana kita dapat menyusun segala aktiviti kita seperti yang telah dirancang. Malah kita juga mampu menyiapkan kerja-kerja kita dengan berkualiti. Poin yang kedua, kita dapat elakkan diri kita dari tekanan. Kita tidak akan berasa tertekan sebab proses menyiapkan tugas yang diberikan dilakukan dengan tenang dan bukan tergesa-gesa. Uruslah masa anda dengan betul. Apabila seseorang tidak mempunyai kemahiran untuk menguruskan masa, dia akan berhadapan dengan situasi terlalu banyak tugas untuk dilakukan. Akhirnya dia akan tertekan dan akan termenung. Oleh itu, bagaimana cara untuk menguruskan masa dengan bijak? Yang pertama, fokus dengan matlamat. Yang kedua, membahagikan masa dengan seimbang. Dan yang terakhir sekali, elakkan perkara yang kurang penting. Ingat, orang yang gagal untuk merancang, sebenarnya dia yang merancang untuk gagal. Kalau kita nak tahu nilainya 1 tahun, cuba kita tanya pada pelajar yang gagal 2 semester. Kalau kita nak tahu nilainya 1 bulan, cuba kita tanya pada ibu mengandung yang keguguran pada bulan terakhir. Kalau kita nak tahu nilainya 1 minggu, cuba kita tanya pada editor-editor majalah online. Kalau kita nak tahu nilainya 1 jam, cuba kita tanya pada pasangan suami isteri yang terpisah 2 negara. Kalau kita nak tahu nilainya 1 minit, cuba kita tanya pada penumpang yang terlepas bas, kereta api ataupun kapal terbang. Kalau kita nak tahu nilainya 1 saat, cuba kita tanya pada orang yang hampir terlibat dengan kemalangan. Dan kalau kita nak tahu nilainya milisaat, cuba kita tanya pada orang yang dapat tempat kedua sukan Olimpik. Mengapa kita perlu bersyukur dengan adanya masa? Bersyukurlah kita kerana masih mempunyai masa, biarpun dunia teknologi masa kini kian pesat dan mencabar. Kehidupan kita juga telah menjadi seperti kereta api yang bergerak secara terus dan menerus. Dengan adanya masa, kita berupaya meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Kita juga boleh meluangkan lebih masa bersama keluarga serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama jiran, tetangga dan sahabat handai. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa masa itu adalah barang berharga yang akan kehabisan. Ia juga tidak boleh dikembalikan dengan sebarang keadaan. Justru, kita mestilah bersyukur dengan adanya masa yang diberi serta menghargainya walaupun 1 jam ataupun seminit dengan melakukan perkara yang berfaedah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-As ayat 1 hingga 3.